Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi, entah berapa kali diizinkannya kita berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Berada di taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasan tak lain tak bukan naikkan syurga. Siapa tanda angkat tangan? Syurga Allah sediakan bagi mereka-mereka yang diakui Allah sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang diakui Allah sebagai hamba-hambanya, dapat kita syurga. Kerana kita lambat laun akan meninggalkan dunia ni. Di dunia ni ada dua tempat. Satu untuk orang yang melakukan kebajikan, lagi satu untuk orang melakukan maksiat. Pilih mana tak? Tidak minggu tu imam baca, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan jalan kepada kamu, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Tidak minggu baca di imam ke? Surah Al-Nisa. Kalau nak syukur, beriman dan beramal saleh. Nak kufur, ingkar dan maksiat. Ada tempat siksa pun ada, tempat nikmat pun ada. Pilih nak mana? Kita yang ke sana juga. Dia ada dua tempat je. Bukan ada tiga-tiga, bukan ada 3, 4, 5, 6, 10, 11. Tak ada dua tempat. Satu tempat nikmat dan satu tempat siksa. Pilih yang mana tak? Nak siksa, senang je.
dosa sembahyang, dosa menutup aurat, dosa zakat, dosa baca Quran dan sebagainya. Nah, apa ada seksa? Dan ini Allah janji ni, dua-dua Allah janji. Di antara perkata Allah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nah, mereka apa dapat? Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dua-dua itu kekal, syurga pun kekal, neraka pun kekal. Nah, dia tak akan binasa. Allah dah tetapkan 10 perkara itu dia tidak akan dibinasa oleh Allah Ta'ala, kekal sampai bila-bila. Syurga dan neraka ada dua perkara yang Allah kekalkan. Maksud syurga kekal, maksud neraka pun kekal. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya masih lagi bab yang kelima, menyatakan tentang iman. Bab yang kelima, cari mana yang jauh-jauh itu, cari ya, apa bab yang kelima. Itu soal apa saya tak tahu, saya tak tahu yang jauh. Menyatakan bab iman, kelebihan iman. Kita dah baca separuh daripadanya, malam ini sambung aja. Jadi yang malam ini kita nak baca, iman tu boleh bertambah, boleh berkurang. Itu iman. Nak tambah boleh, nak kurang boleh. Nak tambah iman dengan banyak baca ayat-ayat Quran. Dalilnya ada ayat tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surah Al-Anfal ayat 2 ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jumpa? Siapa tak jumpa kan? Dia baca yang tu. Siapa tak jumpa kat ni, saya carikan. Sambil nak saya carikan, mari di bawah lagi. Saya tunjuk ke mana. Ada jumpa lagi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Artinya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat Quran itu perlu baca depan dia, bertambah imannya. Ayat itu bermula daripada apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surah Al-Fatihah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu boleh disebut nama Allah, bergemetar jiwanya. Sebut nama Allah, ngetok dia, takut no. Kerana dia tahu sifat-sifat Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Itu yang ngetok. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Quran dibaca depan dia, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Dia menyerah kepada Tuhan. Apa Tuhan nak lakukan, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian dari hartanya di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu ada pangkat dan darjat di sisi Tuhan mereka. Dan Allah wa maghfiratun, dan diampunkan dosa-dosa mereka dan dapat rezeki yang paling mulia. Itu fadilat orang beriman tu. Orang mulia dosanya diampun, kemudian ditinggikan pangkatnya dan dapat rezeki yang paling mulia. Apa rezeki yang paling mulia? Syurga.
Di surga itu ada 99% nikmat. Itu bagi orang yang beriman. Jadi kita kena jaga iman tu jaga baik-baik ya. Kemudian itulah kita baca ya. Dan lagi firman-Nya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Artinya supaya bertambah mereka itu iman serta iman mereka itu tambah. Iman itu boleh bertambah. Tambah iman itu dengan melakukan kebajikan, dengan melakukan ibadah, dengan melakukan zikir dan sebagainya. Bertambah iman itu. Kurang iman itu apabila dia melakukan maksiat. Kerana bila dia buat maksiat ada titik hitam lekat di hatinya. Satu maksiat satu titik hitam, satu maksiat satu titik hitam, satu maksiat satu titik hitam. Jadi titik hitam persistensi pemaksiat dia datang tok melekat di hati. Sudahnya titik-titik hitam itu akan berkumpul dan satu lain dah jadi tompuk hitam. Ada dengan melakukan maksiat. Makin lama makin lemah, makin lama makin tak kuat imannya. Tapi ini dah bertambah-tambah imannya dengan iman mereka. Dan beberapa ayat daripada itu. Itu Quran Nabi pun ada sebut. Dan sabda Nabi SAW bagi Umar, Ibnu Umar, bukan Umar, Ibnu Umar, anak Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Tatkala bertanya ia akan dia, sabdanya, bahkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bertanya Rasulullah, boleh ke iman bertambah? Boleh ke iman berkurang? Bertanya begitu ya. Jawab Nabi bahkan, artinya boleh ya. Bahkan bertambah iman hingga memasuk ia akan taulannya ke dalam surga. Iman boleh tambah, boleh masuk surga. Dan kurang ia hingga memasukkan ia akan taulannya itu ke dalam neraka. Boleh juga berkurang, kalau makin kurang, sudahnya kapio. Di kapio masuk neraka. Dia pilih mana dah. Nak surga ada jalannya, nak neraka ada jalannya. Allah bagi pilihan, Allah bagi usaha, Allah bagi ikhtiar. Tidak. Nak surga beriman dan beramal soleh. Nak neraka kufur dan maksiat, dapat neraka. Pilih mana dah. Ya. Jadi boleh masukkan taulan ke dalam neraka ya. Dan lagi sabdanya alaihi salatu wassalam. Nabi sabda itu, jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala umat ini, nescaya berat iman Abu Bakar. Dan setiap menerima bertambah, menerima kurang dia. Siapa yang boleh bertambah, boleh kurang juga. Jadi kalau ditimbang iman Abu Bakar itu banding dengan iman seluruh makhluk ni, banding iman kita, iman pemimpin-pemimpin, iman raja-raja, berat lagi iman Abu Bakar ya, seluruh makhluk ni. Jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala umat ini, semua sekali, orang di England, orang di Arab, orang di India, orang di Pakistan, orang di Burma, iman ditimbang sekali dengan iman Abu Bakar seorang saja, berat lagi iman Abu Bakar ya. Dan saya berat iman Abu Bakar. Dan setiap yang menerima bertambah, menerima kurang. Kalau benda itu boleh bertambah, dia juga boleh berkurang. Dan kata jemaah daripada ulama, kumpulan-kumpulan ulama, mungkin jemaah ulama tu ramai dan 3 dan lebih baru panggil ulama. Kalau seorang tak boleh panggil ulama, seorang panggil alim. Macam ustaz seorang tak panggil alim. Kalau 3 baru boleh ulama. Orang lain tidak, seorang panggil ulama dia. Ustaz Jani itu ulama kan? Ustaz Azam itu ulama kan? Kalau Jani itu ulama, tak betul tu. Kalau 3 sekali boleh. Ustaz Nur Azam, Ustaz Jani, Ustaz Qazali, 3 itu adalah ulama. Betul. Tapi orang lain seorang kata ulama. Salah guna bahasa kan? Salah guna bahasa. Bukan bahasa yang ada ya. Itu ulama. Dan kata jemaah dan ulama, kumpulan-kumpulan ulama,
dan yang terlebih daripada mereka itu iman Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, yaitu Nu'man, namanya Nu'man Ibnu Sabit. Itu tinggi imannya, kuat ada ya, berat imannya. Yaitu Nu'man bin Sabit bahwasanya iman itu kata Abu Hanifah, iman itu tiada bertambah. Kata Abu Hanifah tak tambah, dia 100% dan tambah lagi. Dia hal itu je. Dan tiada berkurang, kerana bahwasanya ia nama bagi tasdid. Tasdid itu membenarkan. Apa nak benarkan? Rukun iman yang 6 tu. Mengakui, percaya betul rukun iman yang 6 tu. Itu namanya tasdid. Tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Apa yang nak benarkan? Bahawa Allah itu ada, malaikat itu ada, Rasul itu ada, kitab itu ada, hari kiamat pun ada, qadar dan qadar pun ada. Nak terima betul 100%. Jangan ada korang sikit Allah. Kata dia apa namanya? Kata dia Nu'man bin Sabit. Tasbih membenarkan yang sampai sehingga jazam seperti lekat betul namanya jazam, putus ya, hingga jazam. Dan iz'an artinya mengikut. Dan ini tidak tatawur padanya bertambah dan tidak menjadi syarat itu boleh bertambah atau berkurang ya. Kata dia Imam Abu Hanifah, yaitu Nu'man bin Sabit, Nu'man Ibnu Sabit. Dia tak boleh bertambah, tak boleh berkurang, dia tetap dia dibahas orang padanya. Ada orang membahas, ada orang tak percaya. Banyak bangkangan terhadap dia. Baik, mula-mula iman seperti apa? Tengok elok. Istilah iman dia teman tasdiqul bil qalb, membenarkan dengan hati. Tasdiqul bil qalb, membenarkan dengan hati. Apa yang nak benarkan? Rukun iman yang 6. Percaya betul. Berapa peratus sudah nak percaya? Berapa peratus nak percaya? Yang ini saya nak mau jawabnya. Berapa peratus nak percaya? 100%. Orang sikit pun tak boleh percaya betul. Pada rukun iman yang 6 tu. Yang pertama, percayakan Allah dengan sifat-sifatnya. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, maha berkuasa. Itu sifat-sifat Allah tu. Percaya betul. Jangan ada syak, jangan ada zat, jangan ada waham. Yang kedua, percaya ke malaikat. Percaya betul malaikat tu ada. Kejap ni ada tak malaikat ni tuan? Dekat tentunya ada tak malaikat? Ada. Cuma tak nampak. Allah nak apa? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, maha mulia. Yang kedua katibin, yang mencatat. Orang yang catat dia ada ni tinggalan. Dia mereka tahu apa saja yang kamu lakukan, semua dia tahu. Nak percaya malaikat, bukan saya percaya malaikat ada dah, macam bukan. Kalau betul-betul yakin malaikat ada. Kalau dia sedar malaikat bersama aja dengan dia, lalu kena ambil lebih. Berani kita kena marah, berani kita curi doyan, berani kita nipu. Ada malaikat mencatat itu. Ditulisnya di belakang. Nanti catatan itu akan dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang betul-betul percaya betul tak berani melakukan maksiat, dan malaikat itu ada je, kerana tasdik. Dengan bahawasanya tasdik itu ada beberapa martabat. Yang pertama, maka tasdik orang yang taklid. Taklid itu mengikut-ngikut, ngekor-ngekor, pak turut, itu taklid. Kamu percaya ke Allah tak? Percaya. Mana tahu apa kata dia lah. Mak kata dia lah. Kontak kata dia lah. Dia orang jadi sandarannya. Faham kecakap saya ni?
Itu namanya taklid, TAQLID. Dia tak ada dalil, tak ada bukti. Hanya dia percaya buktinya orang saja. Kamu percaya Tuhan tak? Saya ada Tuhan tu. Ada mana tahu? Apa kata dia? Mak kata dia? Ustaz kata dia? Ustazah kata dia? Orang tu jadinya. Kalau ada satu masa tu, orang tu tak percaya, dia ikut turut bersama tak percaya. Itu taklid. Tak terima lagi Tuhan tu. Maka taklid orang taklid tiada seperti taklid orang yang mengetahui dengan dalil. Orang yang tahu dengan dalil dia tahu. Orang-orangnya dari akal, logik akal, percaya Allah tu ada. Nanti kita urai insyaAllah. Dan taklid orang yang mengetahui dengan dalil itu seperti apa? Orang dalil itu seperti taklid orang muraqabah. Itu ada iman ilmu. Iman taklid itu iman ilmu. Seperti dia ada ilmu. Sekurang-kurangnya ilmu akal dia. Kamu percaya ke Tuhan tak? Percaya. Apa dalilnya? Ada. Alam ni. Siapa menjadi dia? Tuhan menjadi dia. Apalah ada Tuhan dia menjadi alam. Ada akal dia. Kalau ada yang ni sah dengan Allah. Faham kerja saya ni? Sekurang-kurang dia tahu bahawa satu benda itu tidak akan jadi dengan sendiri. Ada tukangnya. Ada penciptanya. Otak itu boleh fikir. Itu namanya iman ilmu. Yang tadi iman taklid. Ngekok-ngekok. Ngikut bagi hutan. Ikut je. Salah mengikut, betul mengikut. Kita tak terima. Iman ilmu ni terima Tuhan. Kerana dia ada dalil. Kalau korang ni dalil akli. Dalil akal. Yang bagus kalau dia dalil nakli. Dalil apa? Nakli itu mesti dalil yang dipetik dari Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itu lagi bagus ya. Iman ilmu. Cuma tuan-tuan dan perempuan, iman ilmu ni masih dalam bahaya lagi. Kerana iman itu hanya di otak. Tak terasa di. Ni apa ni? Tuan ni? Ada tepuk ni mana? Apa dia lah? Tak terasa di hati. Dia tahu tapi tak terasa. Ada orang itu tahu benda itu haram tapi tak rasa takut buat juga ada. Dalam dunia ni ada orang itu. Orang tak semayang tu dia tahu ke tak tahu semayang tu wajib. Orang yang tak semayang tu dia tahu ke tak tahu bahawa semayang itu adalah wajib. Tapi tak semayang lagi. Dia hanya di otak, tak rasa takut. Dengar syurga tak terasa gairah. Dengar neraka tak terasa takut. Antaklah kepada aku sampai macam neraka kena. Kita tak terasa takut. Iman ilmu. Dia tahu tapi tak terasa. Bahaya gitu. Itu orang iman ilmu. Tidak apa? Yang tiga baru ada rasa. Iman ayat namanya. Ain, ya, alif, not. Iman ayat. Ini iman ilmu. Yang kedua itu iman ilmu ya. Dan tasdik orang yang mengetahui dengan dalil. Tiada seperti tasdik orang yang muraqabah, orang yang hampir dengan Allah dalil. Dan tasdik muraqabah tiada seperti tasdik orang musyahadah. Yang ketiga tu bagus. Musyahadah, menyaksikan. Dia menyaksikan Allah, menyaksikan dengan hati dia. Sedar Allah tu memang ada. Terasa di hati dia tu Allah tu ada. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu yang tiga lagi bagus ya. Itu namanya musyahadah. Menyaksikan dengan hati dia tu bahawa Allah tu ada. Allah tu sentiasa melihat, Allah tu sentiasa mendengar, Allah tu sentiasa mengetahui. Dan tasdik orang musyahadah tiada seperti tasdik orang yang tiada memandang melainkan akan Allah juga. Itu tak terasa dia. Kalau musyahadah itu terasa. Terasa Allah tu sedar je dia Allah tu ada. Itulah istilah lain bagi ihsan. Ihsan tu dia sedar Allah tu nampak je dia. Dia sedar Allah tu tahu je. Dia sedar Allah tu mendengar je. Kalau dia betul-betul sedar Allah tu dengar je, berani ke nak mengumpat. Tuan-tuan, berani ke nak berdusta. Berani ke nak mencarut. Berani ke nak menghina orang lain. Sudah Allah dengar, Allah tu nampak je, Allah tahu je. Allah
tak berani melakukan maksiat, dia akan jaga tutur katanya, jaga perbuatannya, apa saja dia jaganya, kerana dia takutlah menjadikan Allah murka. Itu orang musyahadah. Maka yang muktamad itu yang finalnya, yang betul-betulnya, yang muktamadnya bahawasanya iman itu tasdik pada hati juga. Hati ucap saya juga, pada hati juga, dan bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah itu syarat bagi melakukan hukum dunia juga. Seperti jikalau mati ya, dimandikan dan dikafankan dan ditanam, disemayangkan dan ditanam, disemayangkan atasnya dan ditanamkan dia pada kubur orang Islam. Itu hendakkan sempurna iman. Dengar elok tuan, hendakkan sempurna iman itu mesti ada 3 perkara. Tahu apa arti sempurna? Lengkap, diterima Tuhan betul, mesti ada 3. Yang pertama, tasdiqum bil qalb, membenarkan dengan hati. Apa yang nak dibenarkan dengan hati? Rukun iman yang 6. Percaya betul-betul 100%. Itu namanya apa? Membenarkan dengan hati. Yang kedua, melafazkan dengan lidah, menuturkan dengan lidah. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya sah. Bagaimana tu? Tapi belum sempurna. Nak sempurna, melakukan dengan anggota. Kamu percaya Tuhan tak? Saya moh mayang. Dia pun mayang. Baru sempurna. Kamu percaya Tuhan tak? Saya moh kita baca Quran. Aku tak percaya. Mana sempurna namanya? Dia nak sempurna, dilakukan dengan anggota dia. Jadi 3-3 itu sempurna. Yang pertama, membenarkan dengan hati. Yang kedua, melafazkan dengan lidah. Yang ketiga, melakukan dengan anggota. Mayang lah dia, zakat lah dia, pergi haji lah dia, berjuang jalan Allah lah dia, berdakwah lah dia. Dia ikut anggota dia, baru sempurna iman. Baru dia tu dikira sebagai orang yang benar-benar beriman. Dapat syurga. Itu janji Allah tu. Kalau sekat 2 aja tak sempurna lagi. Dia beriman aja dan mengucap aja, belum sempurna lagi. Mayang tak ada, nutup aurat tak ada, berzakat tak ada, ikut Islam tak ada, maksiat buat juga. Itu tak sempurna iman. Orang yang sempurna iman tu dia tak nak buat maksiat. Dia tahu, faham bukan cakap saya ni. Saya dekat Jepun, dia dekat Melayu ni. Jadi sudah kita nak orang beriman tu mesti 3 perkara ni mesti ada. Yang pertama, seperti 50% percaya, 50% tak percaya. Syak, tak terima lagi, tolak. Zon artinya banyak percaya, 80% percaya, hanya 20% saja tak percaya, tak terima juga. Walaupun 99,99999% dia tinggal 0,00% tak percaya, tak terima lagi. Mesti 100%, mesti penuh baru diterima. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Zon tu lagi teruk lah. Zon tu dia percaya sikit je, banyak tak percaya, lagi tak terima. Yang waham lagi tak terima, zon pun tak terima, waham lagi tak terima. Yang hendakkan sempurna kena lakukan dengan anggota. Udah beriman betul hatinya, udah dia mengucap 2 kalimat syahadah, lakukan. Ada tugas. Allah ada datang ke 5 hukum. Apa 5 hukumnya? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Dia cakap tak faham juga ni. 5 hukum ni meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup itu tak lepas daripada 5 perkara. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya harus. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib.
Banyak benda wajib, sembahyang wajib, zakat wajib, haji wajib, ya apa, adil wajib, berbaik-baik dengan masyarakat wajib, berjuang jalan Allah wajib. Banyak yang wajib tu, ya. Adil wajib, mendirikan, melaksanakan syariat Islam apa saja hukumnya wajib, itu wajib, mesti buat. Kalau tak buat berdosa. Kalau berdosa Tuhan tak ampunkan, mana perginya? Tuan-tuan, kalau berdosa Tuhan tak ampunkan, mana perginya? Sampai tak kan? Saya nak kat kampung, mana-mana. Ini ada TikTok ni dah. Boleh gambar. Orang ini tak neraka. Namanya sana-sana ada, kan? Tak ada siapa siwak, tak ada lalu nombor neraka. Kita tak nak neraka ni. Hari yang kita buat semayang dan kita datang ke masjid dan baca Quran dan sebagainya, zikir dan sebagainya. Itu wajib. Yang kedua haram. Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan, dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Tengok elok. Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan, dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan buat. Benda haram banyak. Mencuri haram, minum arak haram, ambil tembakau haram, lagi berzina haram, merokok haram, lagi berdusta haram, mengumpat haram, menyokok haram. Jangan buat. Mengadu domba haram. Jangan buat. Kerana berdosa. Kalau berdosa, kemana pergi? Neraka. Neraka ada berapa, tuan-tuan? Neraka disediakan Tuhan ada berapa? 7. Tengok elok. 7 neraka. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Bukan syair, Sa'ir. Yang kelima namanya Hutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazo. Mana dah? Mana dah 7 neraka ni? Pilih salah satu. Ya, itu neraka. Yang pertama Jahannam. Allah kabul Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Yang banyak jin manusia masuk neraka Jahannam kan? Yang kedua namanya Jahim. Jahim itu memang selalu baca. Al-Qabungan kami selalu baca itu. Latarunnal jahim summa latarunnaha ainal yaqin. Ada pernah dengar tu? Surah At-Takasur. Latarunnal jahim summa latarunnnaha ainal yaqin. Kamu akan dimasukkan dalam neraka Jahim dan lepas itu baru kamu yakin betul tentang neraka Jahim. Yakin betul dengan ada neraka namanya Jahim. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya Saqar. Saqar itu untuk orang tak semayang. Orang tak semayang akan dimasukkan dalam neraka namanya Saqar. Saqar. Ditanya orang ahli Saqar tu, apa menyebabkan kamu masuk dalam Saqar? Masalakakum fi Saqar. Tanya orang ahli Saqar tu. Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Berkata mereka tu, kami terdiri dari orang tak semayang. Orang tak semayang akan masuk neraka namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Sa'ir itu untuk orang yang menerima kitab amal dia dari belakang dia. Esok kita ni semua akan menerima kitab amal kita tu. Ada 3 cara kita menerima. Satu dengan tangan kanan, lagi satu dengan tangan kiri, lagi satu cucuk dada yang tembus ke belakang. Yang mana dah? Antara 3 tu yang mana dah? Mula dengan tangan kanan, atau dengan tangan kiri, atau cucuk dada tembus ke belakang, ambil dari belakang. Mana dah? Kanan. Kanan tanda bahagian tu, tanda dulu tu, tanda masuk surga tu. Itu kanan. Kiri
masuk neraka dulu. Itu golongan kiri ya. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim. Surat Waqiah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Benar? Ada golongan kiri. Yang ketiga lagi tu, yang tangan kiri ni, kuku ni, maka cucuk dada, tembus sampai belakang. Itu ambil kitab amal dari belakang. Dari belakang saya ni, ambil kitab. Sebenarnya ini bukan memang ini Tuhan apa ni? Dan Quran ada sebut. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitab dia dari belakangnya, dia akan menjerit kecelakaan, celaka apa ni? Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dalam neraka yang nama sa'ir. Itu yang keempat namanya, neraka keempat namanya sa'ir. Sebenarnya yang kelima namanya hutama. Ini Tok Imam baca ni. Kalla layun bazanna fil hutama. Ada tak baca tu? Surah apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ada namanya hutama. Yang keenam namanya hawiyah. Tahu hawiyah? Neraka tu. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Itu adalah api neraka yang sangat nyala. Kena benar. Nombor 7, lazo. Kalla innaha lazo. Itu neraka yang 7. 7 neraka. Yang mana dah? Pilih. Dah diam lagi. Yang mana dah? Pilih lah. Mana yang dah? Tak ada selalu nombor neraka. Itu dia. Tentang neraka. 7 neraka. Kita tak dapat apa? Tak dapat nak gambarkan macam mana hebatnya neraka dia. Baca tulis sikit lagi tuan. Dah bunyi ni. Dan tamatnya bahawasanya iman itu tasdik pada hati jua, dan bahawasanya mengucap 2 kalimah syahadah itu syarat bagi melakukan hukum dunia aja. Dalam dunia ini dikira sebagai orang beriman. Bila dia mengucap, kalau mati dimandikan dia cara orang Islam, dikafankan dia dan disemayangkan dia dan ditanamkan dia pada perkuburan orang Islam. Dan bahawasanya iman itu bertambah dan kurang. Dia boleh kurang dengan maksiat, dia kurang dengan ibadah, dia bertambah kuat ya. Dan bahawasanya segala amal dan taat syarat bagi kamal, bagi sempurna iman itu mesti taat kepada Allah. Apa yang suruh buat, apa yang larang tinggalkan. Tadi tak habis tadi yang baru wajib dengan haram je. Sunat, apa tu sunat? Sikit lagi. Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Makruh artinya dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Itu makruh. Jangan juga yang dijual nama makruh tu. Yang harus sepertinya dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya saudara, nak buat pensila tak nak buat pensila. Itu 5 hukum. Allah dah datang 5 hukum. Bertindaklah dengan sewajarnya. Baik, akan datang kita sambung lagi. Iman itu terbagi kepada 3 bahagian. Ada 3 bahagian iman. Kita datang kepada insyaAllah ya. Sekian dulu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya?